ASEAN merupakan singkatan daripada Association of Southeast Asian Nation, merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk kemajuan dan juga kesejahteraan negara ASEAN. Dia terdiri daripada 10 buah negara di mana melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Kemboja. Negara ASEAN dibentuk pada tahun 1967 bertarikan 8 Ogos di Bangkok, Thailand. Tujuan dan matlamat negara ASEAN ialah bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial juga budaya. Yang kedua adalah untuk memastikan pendamaian serta stabiliti regional negara ASEAN. Dan yang ketiga adalah untuk memperkukuhkan perdagangan internasional negara ASEAN. Penubuhan ASEAN telah berjaya mewujudkan 3 tonggak utama ASEAN iaitu tonggak politik keselamatan, tonggak ekonomi dan tonggak sosio-budaya. Pemilihan tajuk oleh pengkaji adalah di bawah tonggak yang ketiga iaitu tonggak sosio-budaya. Tonggak sosio-budaya adalah menekankan pendidikan, pembangunan sumber manusia, sains dan ICT, keusahawanan, pembasmian kemiskinan, jaringan keselamatan, kesihatan, bencana alam sekitar, warisan budaya dan juga identiti serantau. HIV merujuk kepada Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menjangkiti di mana ia boleh menyebabkan AIDS jika tidak dapat dirawat. HIV bertindak dengan menjangkiti sel imun di mana ia menyebabkan kemusnahan dan juga nyah fungsi terhadapnya. HIV juga menyebabkan sindrom kurang daya tahan di mana sehingga menyebabkan berlakunya AIDS. HIV berjangkit melalui 4 kaedah utama iaitu hubungan seksual faraj atau dubur tanpa perlindungan. Yang kedua adalah permindahan darah yang tercemar. Yang ketiga, perkongsian jarum atau picagari. Dan yang keempat adalah peralatan pembedahan atau instrumen tajam lain yang digunakan sudah tercemar. HIV juga dikatakan boleh menjangkiti ibu yang sedang hamil di mana si ibu akan menyebabkan si bayi juga terkena HIV semasa mengandung, bersalin dan juga melalui kaedah penyesuaian. Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahawa di Malaysia masih menunjukkan angka yang tertinggi di mana jumlah orang yang terlibat dengan penyakit HIV adalah seramai 77,903 orang. Jumlah pesakit HIV di negara Kemboja masih menunjukkan peningkatan namun secara mendata. Ia menunjukkan angka sebanyak 73,000 orang yang terlibat dengan HIV di negara tersebut. Di negara Indonesia masih menunjukkan angka peningkatan daripada tahun sebelumnya kepada 7.78% iaitu seramai 50,982 orang yang terlibat dengan HIV. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor penyebaran penyakit HIV dan juga menentukan kesan penyebaran dan peningkatan penyakit HIV di negara ASEAN. Assalamualaikum, saya Puteri Najihah binti Farizal, S55545. Pada hari ini, saya ingin membentangkan bahagian saya iaitu kajian literatur. Bagi artikel yang pertama, pengkaji telah mengenal pasti faktor sosial budaya merupakan penyebab jangkitan HIV yang boleh berlaku di kalangan wanita Melayu. Malah, pengkaji lain juga turut memberikan penjelasan yang sama yang di mana kajian beliau juga turut membincangkan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi jangkitan HIV dalam kalangan penagih dadah. Hasil kajian mendapati bahawa faktor sosial budaya yang mempengaruhi jangkitan HIV adalah berpunca daripada perkongsian jarum suntikan, percampuran dadah dengan cecair badan serta hubungan seks rambang di bawah pengaruh dadah. Kemudian bagi artikel yang berikutnya pula, ia menerangkan mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi menjadi tunggak utama dalam mempengaruhi mereka yang terlibat untuk melakukan tingkah laku risiko jangkitan HIV. Menurut golongan orang muda, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko jangkitan HIV adalah cyberseks, penyalahgunaan alkohol, hubungan seks rambang, pelancongan seks,
pemerkosaan, penderaan seksual serta persekitaran asrama atau kerja di luar negara. Kajian oleh Rajwani dan Azimah turut memberikan pandangan yang sama yang di mana jangkitan dan penyakit HIV selalu dikaitkan dengan faktor aktiviti sosial yang tidak bermoral serta kepatuhan terhadap ajaran agama. Bagi aspek kesan pula, artikel yang dikupas oleh Mushroom telah menjelaskan golongan wanita yang menghidap penyakit HIV telah menerima kesan yang lebih teruk berbanding penghidap lelaki. Antara kesan yang melampau sehingga menjejaskan banyak aspek dalam kehidupan mereka adalah tidak mendapat sokongan sosial, tidak mendapat pekerjaan, dinafikan hak dan peluang untuk memperolehi rawatan, sentiasa berada dalam keadaan sedih, kecewa dan tertekan, serta tidak bebas membuat keputusan. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan salah satu bahagian yang penting dalam melakukan sebuah kajian. Ini kerana tanpa metodologi kajian yang jelas akan menyebabkan kaedah pengumpulan data, sumber dan hasil yang diperolehi akan dipersoalkan. Oleh itu, dapatan dan kesimpulan kajian yang dilakukan akan menjadi tidak relevan serta diragukan oleh penyelidik dan pembaca lain. Hal ini menyebabkan dalam bahagian metodologi ini akan menerangkan mengenai metodologi, cara pengumpulan data dan cara pengkaji menganalisis data bagi menghasilkan kajian yang lebih baik. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini iaitu kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Bagi kaedah pengumpulan data, kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk kualitatif dan deskriptif. Bagi kajian kualitatif adalah satu kajian yang memerlukan teknik pemerhatian, temu bual, penulisan diary dan analisis dokumen. Bagi proses, langkah dan sebab sesuatu itu berlaku, kebiasaannya diterangkan secara kualitatif. Okey, data yang diperolehi ini akan membantu kajian dalam memberi tafsiran, mendapatkan dapatan dan membuat kesimpulan. Reka bentuk deskriptif ialah kajian yang bertujuan untuk mengkaji dan memberi penerangan tentang apa yang berlaku. Dalam kajian ini, penyelidik akan mengenal pasti faktor penyebaran penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan juga Singapura, serta menentukan kesan penyebaran dan peningkatan penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan juga Singapura. Data-data bagi kajian ini diperolehi melalui kajian keperpustakaan. Kajian keperpustakaan ialah satu kaedah di mana pengkaji akan mendapatkan sumber data dan maklumat mengenai kajian dengan menggunakan beberapa alternatif lain seperti bahan ilmiah, buku, jurnal, keratan akhbar dan lain-lain. Bagi kajian ini, pengkaji telah menggunakan sumber data seperti jurnal, artikel, keratan akhbar bagi mendapatkan sumber data mengenai faktor dan kesan penyebaran penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan Singapura. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah analisis data. Sumber data yang diperolehi akan disenaraikan dalam hasil dapatan kajian. Seterusnya, data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan hasil kajian. Kaedah analisis data yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen. Okey, kaedah ini merupakan analisis yang digunakan untuk menteliti dan mentafsir apa yang terkandung di dalam dokumen. Menurut Rohana Yusof 2004, analisis dokumen ialah satu teknik untuk membuat kesimpulan secara sistematik dan objektif daripada data dalam bentuk dokumen. Dalam kajian ini, data tentang faktor dan kesan penyebaran penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan Singapura akan dianalisis untuk mendapatkan rumusan kajian dan menjawab objektif kajian. Hasil kajian ini menjelaskan tentang HIV positif yang saban hari semakin meningkat yang berpunca daripada faktor sosial budaya masyarakat kini serta perbuatan mereka yang akan memberi kesan yang tidak baik sama ada kepada individu, masyarakat dan negara. Dalam objektif pertama kajian ini adalah mengenal pasti faktor penyebaran penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di ASEAN. Dalam faktor sosial budaya ini, terdapat yang pertama, kurang kesedaran dan pengetahuan. Yang kedua, hubungan seksual rambang atau pergaulan bebas. Yang ketiga, pendedahan terhadap cyberseks, penyalahgunaan alkohol dan dadah. Yang keempat adalah pengaruh persetaraan dan faktor migrasi dalaman. Dan yang terakhir, faktor kemiskinan dan pengangguran.
Kajian-kajian lepas mengatakan kebanyakan HIV positif yang terlibat punca daripada kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang HIV seperti maklumat kesihatan seksual. Namun, kesilapan mereka melakukan hubungan seks yang dilakukan secara rambang dan secara besar-besaran di parti-parti adalah salah dan mereka melakukan seks tanpa menggunakan alat perlindungan seperti kondom. Golongan ini kebanyakan mempunyai keluarga yang berlatar belakangkan keluarga kelas menengah yang mampu memberikan apa sahaja yang diinginkan. Penggunaan bahan alkohol atau pil dadah yang berlebihan semasa berhibur di kelab malam mudah diperangkap dalam hubungan seks rambang dan ukasan jarum suntikan dadah yang digunakan juga memberikan sumbangan kepada peningkatan HIV positif. Sehubungan dengan itu, ada segelintir masyarakat yang kurang pendapatan akan memilih untuk menjadi pelacur dan ada berpindah ke kawasan baru namun terpedaya dengan budaya yang tidak baik. Seterusnya, berdasarkan objektif kedua kajian ini adalah menentukan kesan penyebaran dan peningkatan penyakit HIV dalam kalangan masyarakat di ASEAN. Antara kesan penyakit HIV positif adalah tahap kesihatan yang rendah, dilabel negatif oleh masyarakat, distigma dan diskriminasi serta dinafikan hak dan peluang untuk memperolehi rawatan. Penyakit HIV ini akan mengalami tahap kesihatan yang rendah dan makin lama mereka sedar bahawa satu persatu tubuhnya terjejas di atas perbuatan mereka. Sehubungan dengan itu, mereka dihadkan dalam menyertai beberapa aktiviti seperti kemasyarakatan dan beriadah serta banyak lagi aktiviti yang melibatkan sentuhan. Bukan itu saja, mereka akan merasa terhina semasa ingin mendapat rawatan di hospital dan klinik. Berdasarkan hasil kajian, terdapat cadangan supaya mampu mengatasi peningkatan HIV. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan oleh pihak ASEAN adalah para pemimpin Asia Tenggara haruslah bersetuju memerangi penyakit AIDS ataupun HIV dengan menggesa penubuhan tabung kesihatan antarabangsa supaya semua negara anggota memperolehi pembiayaan yang sama daripada tabung tersebut. Bukan itu saja, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga telah berminat untuk sentiasa memberikan sokongan kepada semua negara ASEAN dalam pelbagai bidang kerjasama termasuklah isu penyakit AIDS dan HIV ini. Sokongan yang boleh diperkuatkan adalah seperti mengukuhkan sistem kesihatan negara melalui kepimpinan yang kuat bagi menentang risiko penyakit HIV. Sebagai tambahan, setiap kerajaan negara ASEAN menggabungkan pertubuhan bukan kerajaan dan pihak profesional kesihatan dengan media massa. Ini kerana media massa mampu memberikan pengetahuan dan pencegahan HIV kerana sebilangan besar penduduk ASEAN mempunyai alat komunikasi. Kesimpulannya, penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya kerana masih tiada ubat khusus dalam merawatnya. Penyakit ini mendatangkan banyak kesan negatif kepada fizikal maupun mental seseorang. Oleh itu, kita haruslah sinergi dalam membantu usaha pihak kerajaan menangani isu ini daripada terus menular kepada tahap yang lebih parah.